Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan sambung lagi mengenai gelas part 2. Okey, alright. So, gelas, okey, kita akan memfokuskan macam mana kaca ataupun gelas botol ataupun jar ni, kita macam mana kita nak proses dapatkan botol tu. Okey, macam mana di kilang pembuatan packaging gelas, okey, maksudnya di kilang botol, okey. Macam mana cara dia bentukkan botol? Apakah step-step dalam pembentukan botol tu daripada material tu. Okay. Alright, tapi kita tengok satu persatu. Alright, ini overall proses untuk buat botol. Sebenarnya nampak banyak tapi simple saja. Kita akan cuba fahamkan. Kita cuba fahamkan sama-sama. Alright, so pertama kita ada mixing and melting. Ni yang pertama. Alright. Yang kedua kita ada forming. Okay. Yang ketiga kita ada shape of glass container. Okay. Yang keempat kita ada improvement in glass manufacturing. Yang kelima kita ada inspection. Alright. Tak apa. Saya akan terang satu persatu. Okay, kita mulakan dengan mixing dan melting. Alright. So kat sini mixing and melting ni ceritanya. Alright, benda yang simple saja. Ingredient yang kita gunakan untuk buat gelas ni hari tu apa? Kita ada alkali flux, kita ada limestone, kita ada silica, okay? Dan kita ada cullet. Okay. Semua ingredient ini okay, dipanaskan dan dia akan jadi molten. Molten tu macam tahu lava gunung berapi tu molten lah. Okay, jadi satu cairan panas. Okay. Dia okay, dipanaskan pada suhu yang tinggi 1500 degree Celsius ke atas. Okay, so ingredient tu dia akan jadi macam lautan lava macam tu. Kita panggil molten glass. Kita dapat gelas tu dia dalam keadaan cecair yang sangat panas. Okay, kita panggil molten glass. Alright. Okay, so sedikit kita cerita sekali lagi pasal ingredient ni. Okay, dalam campuran dia, okay, kandungan yang paling tinggi lain tak bukan adalah silika lah. Okay, ada 68 hingga 73% mungkin dalam setiap kali kita buat proses ni. Okay, silika akan jadi kandungan yang ingredient yang tertinggi dalam campuran bahan-bahan lain lah, silika. Okay, dan kedua tertinggi adalah cullet. Cullet adalah kedua tertinggi. Hampir 15 ke 50% boleh pergi kandungan cullet. Okay, cullet ni apa ingat tak? Okay, cullet ni adalah gelas-gelas lama yang dah di recycle dihantar kembali ke kilang, kilang hancurkan, okey, dihancurkan dia jadi cullet. Okey, kita recycle gelas tu, okey. Itulah cullet. Okey, dah pecah hancur-hancur jadi kecil, okey. Dia jadi istilah dia cullet. Ataupun kita panggil recycle glass, okey. Alright. So cullet ni dia amount yang kedua tertinggi. Okey. Kat sini kita cerita sikit kenapa guna cullet. Kenapa guna cullet? Okay, satu untuk kita recycle yang kedua, okay, cullet adalah dia tulis kat sini economically desirable. Okay. Alright, bermaksud dia akan membantu penjimatan dalam pembuatan proses gelas sebenarnya. Okay, sebab apa? Sebab bila kita guna gelas yang dah jadi gelas, kita hancurkan, kita cairkan balik, tenaga untuk dia jadi molten glass tu lebih kurang. Maksud kalau kita panaskan gelas yang asalnya gelas kan, yang recycle gelas ni kita panaskan, dia lagi mudah cair berbanding daripada kita gunakan ingredient yang asal. Okey, bermaksud kalau kita dapat mengurangkan energi, kita akan melakukan penjimatan tenaga kat situ. So jimat kos untuk pengeluaran dia untuk kilang tu kan. Alright. So sebab tu cullet ni dialu-alukan. Kilang suka guna sebab dia menjimatkan tenaga dia orang. Okey. Dan kelebihan lagi, okey, bila kita gunakan cullet compare pada guna ingredient 100% guna ingredient asal, okey. Tapi kalau kita campur cullet, okey, cullet ni bila kita cairkan balik, dia kurang habuk. Dia akan mengurangkan reduce amount of dust. Okay, so maksud bila dicairkan tu,
okey, dia kurang partikel habuk, okey, membantu untuk mengurangkan kadar habuk di kilang tu lah. Okey, sebagai hazard untuk pekerja. So kalau silika ni habuk dia, okey, kalau silika ni habuk dia sangat berbahaya lah kalau kita kerja di kilang kaca. So bila kita guna kita cairkan silika tu, habuk dia naik semua kan. Okey, so kalau kita sedut, okey, orang yang tak ada terdedah kepada habuk-habuk silika ni contohnya, dia boleh merosakkan sel-sel paru-paru. Lama kelamaan sel paru-paru tersumbat dan boleh mati dan sebagainya kalau terdedah dalam tempoh yang lama. Sebab tu kena pakai, walaupun dah pakai protective equipment pun, face mask dan sebagainya, okay, benda tu still ada potensi untuk masuk ke dalam badan lah. So bahayalah untuk pekerja-pekerja kat sana. Okay, so kalau guna colored ni so kandungan dust tu kurang dan potensi untuk sakit tu adalah kurang jugalah. Okay, so ini yang kenapalah kita guna colored. Alright, so next, okay, suhunya macam biasa, okay, sekurang-kurangnya 1500 degree Celsius ingredient ini dicairkan. Alright, alright, so dia akan ditukarkan kepada bentuk, okay, daripada ingredient tadi, okay, benda-benda keras tadi, habuk-habuk, okay, powder-powder tu, alright, batu-batuan, okay, dah dicairkan, dia akan jadi, macam saya sebut tadi, dia akan jadi molten glass. Molten glass. Okay, so molten glass. Okay, so untuk proses pencairan ni, okay, dia bukan sekadar dia masuk ingredient, bukan sekadar panaskan saja, dia ada terpecah kepada dua proses pula. Dah cair ni sebab apa? Okay, kita tengok. Pertama, okay, yang kita cairkan ingredient tu, okay, adalah proses yang pertama, fasa yang pertama yang kita panggil menukarkan solid to liquid. Maksudnya daripada ingredient yang solid tu dicairkan jadilah molten glass, iaitu liquid lah. Solid tu ingredient asal, dipanaskan jadi molten glass. Molten glass itu adalah liquid. So solid kepada liquid itu fasa yang pertama. Okay. Fasa yang kedua, okay, adalah refining. Refining ini adalah proses tambahan. Okay. Sebab apa? Refining, kenapa kena buat refining? Refining ni apa? Refining ni adalah untuk clearing up of the fluid. Dia nak clear apa? Dia nak clear air bubble. Okay, sebab apa? Bila kita panaskan ingredient tu dan jadi molten glass, okay, masalah utama dalam pemrosesan ini adalah dia akan menghasilkan banyak air bubble. Maksudnya ada gelembung-gelembung udara. So gelembung-gelembung udara ni kita tak nak dalam botol kita nanti. Kenapa? Okay, sebabnya kalau contoh ada banyak air bubble, okay, so ruang dalam lapisan botol kita tu ada ruang kosong dan rongga-rongga. So dia akan jadikan struktur itu tidak kukuh, senang pecah. Sebab dia lah kosong, ada air bubble. Sebabkan ada bubble tu, ruang yang ada air bubble tu nanti bila dah keras, dia jadi kosong. So jadi senang rapuh. Alright, so kita tak nak benda tu. So sebab itu dia ada fasa kedua dalam proses melting and mixing ni. Okay, kita panggil sebagai refining. So refining ini dia adalah satu proses untuk membuang air bubble. Okay, so basically sebenarnya dalam refining macam mana cara dia buang air bubble? Sebenarnya dia letakkan bahan tambahan seperti tin tu sejenis metal, nama dia tin. Boleh tengok dalam periodic table ada metal nama tin. So tin dimasukkan ke dalam campuran tersebut, dia akan menyebabkan gas-gas bubble terkeluar daripada liquid molten glass tersebut. Tu biasa kat kilang tu buat lah. Alright, tak apa, nanti kita waktu kelas online nanti kita akan tengok video sama-sama lah untuk lebih pemahaman dan lebih nampak lah. Kita tengok macam mana proses melting and mixing nanti. Alright, so itu adalah step pertama, melting dan mixing. So fasa pertama, tukarkan daripada solid kepada liquid. Okay, fasa kedua kita refining. Okay, untuk kita remove air bubble. Alright, seterusnya habis mixing and melting. Okay, proses yang seterusnya, okay, kita ada forming. Okay, so forming ini, okay, ini adalah, okay,
sambungan dia, okey. Tadi dah jadi molten glass. Kita dah dapat molten glass ni. So molten glass ni akan disalurkan, okey. So dia molten glass ni dia bukanlah cair macam air tu, dia macam cair yang likat, pekat. Okey, ibarat satu macam tepung yang apa ni? Tepung yang sangat pekat. Macam tanah liat macam tu, tapi dia masih lagi dalam bentuk cecair, tapi cecair yang sangat pekat. So cecair yang pekat ni kita boleh potong. Alright. So kat kilang dia akan potong daripada molten glass yang banyak tu, dia akan potong jadi sikit. Okey. So pemotongan ini, okey, dia akan satu potongan ni untuk kita jadikan satu botol. Satu potong tu untuk dijadikan satu botol. So macam kita buat kuih lah kan, daripada dough besar tu kita aduk kan, dan kita potong kecil-kecil untuk kita bentukkan jadi kuih. Sama juga dengan packaging ni, okey, daripada molten glass yang besar tu dipotong kecil-kecil untuk kita jadikan satu unit botol. Okey, setiap satu potongan. Alright. So first step adalah the forming process. The forming process ni adalah proses untuk potong jadi kecil. So yang kecil itu kita panggil dia sebagai GOBS. Okay. Kita panggil sebagai GOBS. Okay. So GOBS ini adalah hasil pemotongan daripada molten glass ni lah. Kita dapat satu potongan kecil, kita namakan dia GOBS. So daripada molten glass dia jadi GOBS. Okay. Ini yang berlaku pada forming process. Okay. Alright, seterusnya kita tengok. So dah sekarang daripada tadi ingredient dah molten jadi molten glass, okey, dah melt jadi molten glass, dah daripada molten glass dah potong kita jadi GOBS. Setakat ni dia jadi GOBS. Okey. Alright. Ini saja bahagian part forming process. Seterusnya kita tengok. Okey. Alright. Okey. Okey. Forming. Okey, masih lagi dalam forming sebenarnya, sorry ya. Okey, masih lagi dalam forming. Alright. So sekarang kita nak cerita apa jadi pada GOBS tu. Okey. Alright. Apa jadi pada GOBS tu. Okey. Okey, by the way yang ini saya rasa sebenarnya dah masuk ke dalam shape tu lah, step ketiga tu. Shaping bottle tu. Saya rasa dah masuk dah ni. Sebabnya sekarang kita nak bentukkan botol tu. Okey, sekarang okey, dia bila kita dah jadikan dia GOBS, okey, dah jadikan dia GOBS, okey, kita nak bentukkan dia jadi botol ataupun jar. Okey. So kita ada dua proses yang boleh kita pilih. Kalau sebagai contoh GOBS itu kita nak jadikan dia botol, okey, kita nak jadikan dia botol biasa tu. Okey, kita jadikan dia botol, kita ada proses apa ni, blow and blow. Blow and blow. Alright. Okey, yang kedua kita ada proses press and blow. Alright, boleh pilih. Okey. So untuk buat botol ataupun jar ada dua proses. Okey, boleh pilih salah satu, sama ada nak gunakan teknik yang pertama blow and blow, okey, ataupun teknik yang kedua press dan blow. Press and blow. Alright. So ini adalah proses pembentukan botol. Alright. So dia bukan buat dua-dua, salah satu. Depend pada kilang tu nak guna teknik yang mana. Okay. So kita tengok apakah proses blow and blow, apakah proses press and blow. Okey, sekarang kita akan tengok proses yang di mana kita namakan dia blow and blow. Yang proses pertama blow and blow. Okey. So apakah itu blow and blow? Alright. So basically blow yang dimaksudkan adalah tiup. Dia tiup apa? Dia tiup angin lah. Okey, so macam mana proses dia? Alright. Kita ada gambar rajah kat sini. So saya akan terangkan ikut gambar rajah. Alright. So saya akan tandakan. Okey, ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, okey, gambar yang keempat, gambar yang kelima, dan gambar yang keenam. Alright, kita tengok dulu gambar yang pertama. Okey, so yang pertama adalah tadi kita dapat GOB kan. Okey, so GOB ini okey dimasukkan ke dalam satu benda yang kita panggil sebagai blank mold. Okey, blank mold. Mold ni apa? Mold ni acuan lah. So acuan blank, acuan kosong. Alright. So proses yang pertama, GOB dijatuhkan ke dalam blank mold. Alright. Okey. So ini adalah blank mold lah, yang ni. Keliling ni ada. Nampak ni, ini adalah blank mold. Okey, acuan dia, acuan kosong, blank mold. Alright. Yang kedua, okey,
Masih lagi dekat blank mold juga. Ni masih lagi di tempat yang sama blank mold, cuma proses yang kedua ni angin akan tiup, okey, gop tadi masuk, okey. Angin akan tiup dia jatuh ke bawah, okey. So bila jatuh ke bawah kat sini, bawah ni bentuk dia macam leher ni, maka terbentuklah neck. Bentuklah leher. Leher apa? Leher botol lah, neck. Kan dalam botol punya structure kita ada neck, kita ada finish kan, kita ada body, kita ada base kan. Alright. So maka yang pertama ditolak angin, okey, so dipenuhilah dengan bentuk leher ini, so maka terbentuklah leher botol. Alright, tu proses yang kedua ni. So angin ditiup daripada atas. Alright, so kita tengok gambar yang ketiga. Okay, gambar yang ketiga, so tadi angin tiup pada atas, so sekarang lubang angin dekat atas ni ditutup. Ni dia tutup dah kat atas ni. Okay, alright, tapi dibuka pula ruang di belah finish ni dekat muncung bawah. Right, so angin ditiup pula daripada bawah. So macam kita buat balon lah. Dah ditiup daripada bawah tu, okey, maka dia akan mengembang, ada ruang udara di bahagian dalam ini. Okey, macam kita tiup balon tu lah, maka dia akan memenuhi ruang bahagian atas pula punya mold. Okey, acuan belah atas. Okey, ditiup angin, so kita akan dapat ruang kosong kat dalam ni. Okey, so proses yang ketiga ini masih lagi berlaku di blank mold juga, okey, pada acuan yang sama, acuan yang sama. Okey, so nombor 1, nombor 2, nombor 3 berlaku di blank mold. Okey, alright, so proses yang ketiga, keempat, sorry, proses yang keempat, okey, proses keempat dan kelima, okey, dia akan berlaku di mold yang lain, okey, iaitu kita panggil sebagai blow mold. Blow mold, okey, blow mold, acuan yang lain, okey, nama dia blow mold. Alright, so daripada acuan yang blank mold di sini, alright, okey, 1, 2, 3, so sampai ke yang proses ketiga ni dah ada ruang udara kat dalam, dah tiup macam balon, tapi masih belum sempurna. So apa dia buat? Okey, dia akan transfer, okey, botol yang kat dalam ni, okey, dia akan transfer ke blow mold, okey, kepada acuan yang baru. Okey, nama acuan tu adalah blow mold. Okey, dimasukkan ke dalam blow mold. Okey, maka kat sini adalah blow mold ni adalah bentuk botol yang perfect, yang complete, yang macam kita nak. Right? Macam tadi dekat blank mold tu mungkin bentuk asas saja, bentuk yang tak memanggil, bukanlah bentuk botol yang sebenar yang kita nak. Okay, kat blow mold ni adalah bentuk botol yang sebenar kita nak. Right? So dimasukkan ke dalam blow mold. Okay, kali ini dimasukkan, maka ditiup sekali lagi. Nombor 4 dia masuk. Nombor 4 adalah proses di mana daripada blank mold, okay, ditransfer kepada blow mold. Okay, botol ditukar kepada blow mold. Okay, so proses keempat. Proses kelima, maka angin akan ditiup sekali lagi daripada atas. Okay, cuma bezanya kali ini bahagian atas dia adalah neck. Bila dah transfer ke mold baru, okay, neck tu di bahagian atas, so ditiup sekali lagi udara, so maka terbentuklah final shape. Final shape bottle. So final shape is blown, okay, ditiupkan angin, so diikut ke dalam bentuk terakhir botol. Okay, so bentuk terakhir yang botol kita dapat daripada bentuk acuan blow mold itu tadi. So blow mold ni acuan botol yang sebenar kita nak, so ditiup sekali lagi, penuh lagi ruang tu, maka ikutlah bentuk botol yang kita nak. So maka yang gambar ke-6 ni, maka siaplah botol kita, siaplah bentuk botol kita. Alright, so ini adalah blow and blow. So kenapa nama dia blow and blow? Sebab apa? Sebabnya dia banyak blow angin. Dia banyak blow angin. Okay, alright, so dekat blank mold dia mula ditiup daripada atas turun ke bawah. Okay, lepas tu kat blank mold lagi dia tiup dari bawah, dipenuhkan ruang sampai ke atas, dan dia tukar pula kepada blow mold, daripada blank mold tukar kepada blow mold. Okey, dalam blow mold ditiup sekali lagi untuk jadi bentuk botol yang sebenar, bentuk botol yang terakhir kita nak, finish botol kita nak. Alright, so nanti kalau apa-apa nak tanya, okey, boleh kumpulkan soalan, kita boleh tanya dalam kelas online nanti. Okey, nanti boleh tanya saya. Alright, so ini adalah proses blow and blow. Okey, berapa jenis mold yang ada dalam ni? Ada 2 jenis saja. Gambar 1 yang 3 adalah berlaku pada blank mold. Okey, gambar 4 dan 5 berlaku pada mold yang kedua, iaitu blow mold. So kalau saya tanya mold ada berapa jenis? Ada 2 jenis, blank mold dan juga blow mold.
bukan ada 5 gambar yang ada mole ni, 5 mole yang berbeza. No. Gambar 1 hingga 3 mole yang blank mole, 4 dan 5 blow mole. Alright. Okay, tak apa, nanti kita bincang lagi dalam kelas. Alright, so ini adalah blow and blow. Okey, seterusnya kita tengok pula proses yang kedua. Okey, ini adalah pilihan lain. Kalau kita tak nak buat blow and blow, kita boleh buat press and blow. Okey, press and blow. Okey, tapi press and blow ini, okey, dalam gambar ni saya tunjuk. Okey, ini adalah gambar pemrosesan pembuatan jar. Okey, untuk jar kita selalunya digunakan press and blow. Right, kalau buat botol selalunya guna blow and blow. Okey, selalunya jar guna press and blow. Tapi press and blow ni boleh juga berbotol, tapi nama dia lain sikit, nanti kita tengok. Ada ke tak dalam slide saya tak sure ada ke tak, tapi nanti saya bagi tahu. Alright. So yang ini terutama untuk buat jar. Terutama untuk buat jar, nama proses ni kita boleh guna press and blow. Alright. So kita tengok gambar. Okay, saya labelkan. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, okay, gambar keenam. Alright, okay, press and blow. Okay, so press tu apa? Press tu tekan, blow itu tiup. Okay, tadi blow and blow, tiup dan tiup. Ni press and blow, tekan dan tiup. Alright. Okay, so kita tengok gambar pertama. Okay, so gambar pertama, okay, sama juga. Okay, proses dia adalah gop, ni gop, yang bulat ni gop. Okay, gop dimasukkan ke dalam blank mold. Okey, sama juga macam blow and blow tadi, cuma perbezaan dia bentuk. Bentuk blank mold dia berbeza. Bentuk blank mold dia berbeza, tapi dia masih lagi nama dia blank mold lah. Cuma ini blank mold untuk press and blow punya proses. Press and blow punya proses, blank mold punya. Okey, so gop dimasukkan dalam blank mold. Okey, so kita tengok gambar yang kedua. Tengok gambar yang kedua. Alright, so maka dah masuk gop ni, ke atas ni dia tutup. Okey, dan okey, dia press. Dia ada plunger, nama ni plunger. Plunger ini, okey, yang bujur ni, okey, plunger ini dimasuk dan ditekan kepada gop yang ada dekat atas blank mold tadi. Okey, dia daripada bawah dia naik ke atas, dia tekan. Okey, so plunger presses blank shape. Okey, so gop tadi ditekan, okey, dia jadilah blank shape. Okey, sebabnya ni nama dia blank mold, so bentuk yang terhasil pun blank shape lah. Alright, so bezanya pada blow and blow tadi blow and blow dia tiup, betul tak? Dia tiup daripada atas, tiup daripada bawah. Okey, kalau yang ini bezanya, okey, adalah masuk je gop, dia tekan dulu. Dia tekan dulu gop itu, dia press jadi bentuk blank dulu. Alright, maka so tadi proses kedua adalah plunger naik ke atas, dia tekan gop slow. Okey, okey, proses yang ketiga, okey, adalah blank press. Okey, maksudnya siaplah sepenuhnya ditekan sampai ke atas. Okey, alright, so proses pertama ini adalah dia press dulu. Okey, 1, 2, 3 ni adalah proses gop masuk dan plunger naik atas, dan dia habis press sampai ke atas, dia mampatkan sampai ke atas tu, maka dia akan ikut bentuk blank mold tu. Okey, sama juga macam tadi. Okey, proses 1, 2 dan 3 ini berlaku pada blank mold. Okey, tapi blank mold untuk press and blow punya proses, dia lain sikit. Okey, tapi masih lagi berlaku pada blank mold, proses pertama, kedua dan ketiga. Alright, so proses keempat sama juga. Okey, blank tadi, okey, daripada blank mold dia transfer kepada blow mold. Dia ada blow mold juga untuk ni. Okey, okey, so masuk dalam blow mold. Alright, so bila masuk dalam blow mold, dia akan tutup blow mold ini dan dia akan tiup udara. Dia akan tembak udara masuk ke dalam, so dia akan penuhkan ke dalam blow mold. Okey, macam biasa blow mold ini adalah bentuk terakhir botol. Okey, bentuk terakhir botol, dan dia akan tiup kepada bentuk terakhir botol tersebut. Alright. So proses 4 dan 5 ini berlaku pada blow mold. Okey, 1, 2, 3 blank mold. Proses 4 dan 5 berlaku pada blow mold. Maka jadilah bentuk jar yang kita nak itu. Jadilah finish
jar kat sini. Alright. So basically dia lebih kurang sama je dengan blow and blow. Cuma perbezaan dia pada blank mold. Pada blank mold untuk press and blow dia tidak blow, cuma dia press, dia tekan. Okay, dah tekan, habis tekan tu dia masuk ke dalam mold yang seterusnya itu blow mold. Okay, dan ditiup sekali lagi, ditiup jadilah bentuk akhir. So untuk press and blow, okay, dia tekan baru tiup. Okay, kalau blow and blow dia tiup 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 tiup, tiup jadi siap. Kali ni dia tekan, dia tiup, siap. Alright. So ini adalah proses press and blow. Okay. So press and blow selalunya untuk buat jar. Alright. Blow and blow selalu untuk buat botol. Alright. So ini adalah, ada apa-apa soalan nanti kita bincang dalam kelas. Alright. Okay, ini adalah proses. Contohnya saya nak terang sikit pasal macam mana buat botol tapi guna press and blow. Okay, kalau guna press and blow, okay, nak buat botol, alright, dipanggil narrow neck press and blow. Alright. So narrow neck press and blow ini dia sama macam press and blow, cuma dia narrow neck. Dia boleh jadi botol, dia ada leher. Alright. So saya terang sikit. Okay, gambar ni mungkin tak berapa tepat. Okay, tapi saya akan terangkan. Saya akan terangkan macam mana proses press and blow lah. Ini sebenarnya ini gambar blow and blow. Alright, saya nak tunjuk macam mana dia jadi press and blow. Alright. Okay, so gambar nombor 1. Okay, kat nombor 1 ni. Alright, gob jatuh kat dekat blemo sama juga. Okay, and then nombor 2 ni neck form. Okay, leher terbentuk. Okay, sama juga. Okay, gambar ketiga ini, okay, cuma press and blow untuk narrow neck ni, dia kat yang ketiga ini, yang ketiga ni kita highlight sikit, okay, dia press, dia press ke dalam ini, okay, dia tekan plunger ke dalam itu, okay. Kalau blow mold dia tiup kan, kalau ni, kalau press and blow dia narrow neck ni dia tolak, dia tolak plunger masuk ke dalam ini. Alright. Okay, so proses keempat dan kelima ni lah. Okay, sama juga dia transfer yang blank shape yang kita dapat ni pergi ke blow mold. Okay, dekat proses kelima dan keenam ni, sini dia barulah tiup. Barulah tiup jadi bentuk final shape of bottle. Okay, cuma perbezaan dia lebih kurang dengan blow and blow. Cuma bezanya dekat blow yang pertama tu, dekat blank mold yang proses nombor 3 ni dia press. Okay, ini adalah narrow neck press and blow. Okay. Okay, siapa yang ni saya tak highlightkan sangatlah yang ni, just untuk pengetahuan ada press and blow untuk narrow neck. Yang ni saya tak akan keluarkan dalam exam. Kalau yang masuk exam cumalah blow and blow dan juga press and blow. Alright. Okay. So kita teruskan. Okay. Okay. So habislah untuk shape shape forming tadi, forming bentuk botol. Okay. So ni nak cerita sikit tambahan lah. Okay. So kalau contohnya botol itu telah dibentuk, okay, kita dah bentuk, tapi ingat tak saya beritahu asalnya dalam bentuk molten. Okay, so bila kita boleh bentuk, kita tiup sana, kita tekan sini, jadilah bentuk botol tu. Okay, tapi walaupun dah jadi bentuk botol, tapi dia masih lagi dalam keadaan molten glass, iaitu dia masih lagi cairan yang panas tapi pekat, cuma dah ada bentuk. Okay, so sekarang dia belum keras. Bila dah bentuk tadi, dia belum keras lagi. Dia baru dapat bentuk, tapi benda tu belum lagi keras. Dia masih lagi panas dan sebenarnya dia masih lagi dalam liquid molten glass tu, cuma dah ada bentuk lah. Okay, so macam mana proses nak jadi keras? Okay, untuk jadi keras, untuk jadi keras kita kena sejukkan dia. Kita kena sejukkan botol. Okay, so proses nak sejukkan botol ini kita kena guna teknik annealing. Annealing ni adalah proses untuk kita sejukkan botol. Alright. Okay, kenapa kena guna teknik annealing? Okay, annealing ni dia macam satu kawasan. Okay, bila botol tu dah dibentuk, alright, bila botol tu dah dibentuk, dia akan masukkan ke dalam satu kawasan yang kontrol daripada satu oven. Okay, macam oven, satu oven yang besar. Okay, nama oven itu kita panggil dia sebagai layer. Layer. Kalau sebut ada layer, okay, ejaan dia L-E-H-R. Okay, jangan sebut leher lah, layer. Okay, L-E-H-R. Okay, ni nama oven yang besar untuk kita sejukkan botol kita. So, apa yang berlaku adalah
dalam layer ni, okey, proses annealing ni berlaku dalam oven yang besar nama layer. Okey. So dalam layer ni dia ada lokasi-lokasi yang berbeza suhu, okey. Iaitu produk itu ataupun botol tu dia akan lalu dalam layer, dia akan bergerak lalu masuk dalam oven besar nama layer ni. Okey. Kawasan yang pertama dia panas lagi. Okay. Kawasan kedua dia lalu, dia akan terus bergerak. Okay. Sejuk sikit. Kawasan kedua dia lalu, sejuk sikit. Sejuk sikit, sejuk sikit sampailah sejuk betul. Okay. Bermaksud dalam proses annealing ni, kita sejukkan botol itu dengan suhu yang berperingkat. Okay. Daripada panas, sejuk sikit, sejuk sikit, sejuk sikit, sejuk sikit, sejuk sikit. Okay. So proses annealing ni sangat penting. Kenapa? Sebabnya botol kita kena sejukkan dia slow, berperingkat. Barulah kita akan dapat struktur botol yang kukuh. Sebabnya kalau kita biarkan saja pada suhu bilik, dia boleh sejuk, tapi dia akan rapid cooling, terlampau cepat penyejukan dia tu boleh menyebabkan thermal shock, boleh menyebabkan pecah botol. So produk kita kebanyakannya tidak akan tahan. So senang pecah. Sebabnya berlaku perubahan suhu yang sangat cepat, rapid cooling. Thermal shock boleh berlaku. Kita belajar itu thermal shock, pergerakan daya yang berbeza luar dan dalam. So bila terlampau cepat sejuk pada suhu bilik, dia struktur botol kita tak akan kuat, jadi rapuh. So nak bagi struktur botol itu lebih kuat dan lebih kukuh bila kita dah siap nak jadikan packaging makanan, kita kena guna teknik annealing, iaitu masukkan dalam satu oven yang besar nama layer, dan dalam tu kita setting temperature yang berperingkat, daripada panas sejuk sikit. So dia turun tu berperingkat. Tak adalah direct turun suhu terlampau laju. Right. So sebab itu pentingnya proses kita panggil sebagai annealing ni. Alright. So kat sini dia bagi tahu annealing ni sebenarnya dia removal of stress. Dia mengurangkan tekanan pada botol yang tengah sejuk. Dia cakap definition dia, temperature at which stress in glass is relieved in few minutes. Maksud dalam beberapa minit tekanan perubahan suhu tu dia turun sikit-sikit menyebabkan tekanan tu jadi kurang. Alright. So efek dia botol kita tak pecah dan tahan lebih kukuh lah. Alright. So itu mengenai annealing. Proses apa annealing ni? Masuk dalam oven besar nama layer. Turun suhu secara berperingkat. Alright. So efek dia apa pada botol? Dia removal of stress. Mengurangkan membuang tekanan kepada struktur matrix botol kita. Alright. So itulah proses annealing. Alright. So ini adalah shape of glass container yang kita dapat lah. So ini adalah produk siap kita. Tadi kita dah siap bentukkan dia. So sekarang ini adalah bentuk yang kita dapat. So botol ini boleh jadi dalam bentuk jar ataupun dalam bentuk botol. Alright. So depend pada design masing-masing, nak letak tangkai ke pemegang ke. Tapi basic structure dia macam kita belajar tu, dia kena ada finish, kena ada neck. Kalau jar tak ada neck, dia kena ada shoulder, dan kena ada body, dan kena ada base. Barulah dia memenuhi orang panggil spek ketahanan untuk menghalang stres, tensile stress dan fracture daripada berlaku, supaya produk kita tak pecah. Alright. So next step, dalam pemrosesan gelas ini kita ada improvement of glass manufacturing. So improvement ni untuk bagi produk kita tu, botol kita tu lebih baik kualitinya. So untuk mungkin menambah kekuatan, dan juga menambah orang panggil kebolehan botol kita, kebolehan daripada segi printing dan sebagainya lah. So kita ada dua jenis teknik untuk improve botol kita. Pertama kita panggil hot end treatment. Yang kedua kita panggil cold end treatment. Dua ni adalah treatment ataupun rawatan kepada botol kita, nak bagi botol kita tu lebih berkualiti. So
Macam mana nak meningkatkan kualiti, meningkatkan kekuatan dia, kita boleh buat hot end treatment dan cold end treatment. Okay, kita tengok dulu apa itu hot end treatment. So hot end treatment, okay, hot end treatment, okay, basically adalah berlaku sebelum sebelum pada proses annealing tu lah. Okay, dia berlaku ketika botol tu dah dibentuk, okay, tapi masih lagi panas. Okay, apa yang berlaku adalah kita buat lapisan, kita sembur lapisan waktu botol kita tengah panas lagi, kita sembur satu lapisan, okay, sama ada kita guna metal yang bernama tin ataupun titanium. Ini nama jenis metal, kita sembur dekat surface of the glass yang masih panas. Alright. So dia akan membentuk, dia tulis ni unicellular film of metal oxide. Masuk satu lapisan, lapisan metal di bahagian luar botol. Cuma metal yang nipis lah, yang mungkin tak berapa nampak sangat. Alright. So efek dia adalah, kita dapat khasiat kita buat lapisan untuk menggunakan tin dan titanium sewaktu botol masih lagi panas. Dia dapat membuat botol yang kita hasil dekat itu prevent surface damage. Bermaksud kita punya surface luar botol itu dia lebih tahan dan lebih kuat, tak senang calar, okey. Tak senang retak, okey. Dia menambah kekuatan pada surface luar botol kita. Okey. So dan dia berlaku untuk buat proses ni, letak tin dan titanium ni kita sembur sewaktu gelas masih lagi molten dan panas. Contohnya pada suhu 550 degree Celsius lah. Okay? Dia punya penanda aras dia lah. Bila masa nak sembur tu. Okay, lepas habis bentuk botol, sebelum annealing tu kita boleh buat hot end treatment. Okay, sembur lapisan. Okay, supaya botol kita jadi lebih kuat dan dapat menghalang kerosakan pada surface luar botol. Alright. Okay. So next kita ada cold end treatment. Kita tengok apa pula cold end treatment. Okay. Kalau cold end treatment adalah tadi hot end treatment sewaktu botol masih panas. So cuba teka apakah cold end treatment. Cold end treatment lain tak bukan adalah apa? Ya, cik. Kode-kode korang jawab. Ya. Okay. Cold end treatment itu berlaku sewaktu botol dah sejuk. Okay. Sejuk tu berapa suhu dia? Bila kurang daripada 100 degree Celsius, botol kita mungkin dalam annealing tu dia tengah sejuk. Okay. Bila dah kurang 100 degree Celsius, kita buat cold end treatment. Okay. Cold end treatment, alright, dia juga sejenis coating juga, salutan juga coating. Kita spray, tapi kita bukan spray metal macam tadi, kita spray tin ataupun titanium untuk lapisan luar dia pada hot end treatment. Kalau cold end treatment, kita spray organic material, benda-benda material yang organic. So kita sembur benda-benda organik seperti apa contohnya? Contohnya kita boleh buat lapisan wax. Wax ni apa? Lapisan lilin. Stearates ni ni sejenis organic material lah. Silikon, silikon. Oleic acid, polyethylene. Polyethylene apa? Polyethylene ni plastik, lapisan plastik. So dia contoh-contoh benda ni lah. Wax, stearate, silikon, oleic acid dan polyethylene ini adalah contoh organic material yang boleh kita spray pada botol kita bila dah suhu kurang daripada 100 degree Celsius. Kita buat lapisan perlindungan. Kita panggil proses ini adalah cold end treatment. Apakah dia punya kelebihan dia buat cold end treatment ni? Dia meningkatkan lubricity. So maksudnya permukaan botol kita jadi lebih licin. Dan mengurangkan friction. Friction ni apa? Friction ni macam geseran. So bila bergeser, dia lalu kat benda kat tepi-tepi dia tu, berlaga dengan botol lain ke, dia tak bergeser dan tak rosak. Sebab apa? Sebab dia permukaan dia dah licin. Alright. So dia dapat melicinkan permukaan botol yang kita nampak. So dalam kata lain, cold end treatment ni dan hot end treatment ni dia boleh menambah kualiti, bukan saja daripada kekuatan, tapi juga daripada segi sewaktu proses tu nak bagi licin. Alright. Nak tahan retak. Alright. So
hot end treatment dan cold end treatment ni benda yang boleh kita apply pada botol kita yang dah nak sejuk dan sebelum sejuk dan selepas sejuk tu, okey. So untuk menambahkan lagi kualiti botol kita. So ini adalah cara untuk kita improve our glass manufacturing process. Maksud bila dah jadi botol bukan sekadar botol macam tu je terhasil, tapi kita boleh buat improvement dengan kita letak coating, buat hot end treatment, boleh buat cold end treatment, okey. Boleh buat salah satu ataupun boleh buat kedua-duanya sekali, tak ada masalah. Alright, so itu dia hot end treatment dan cold end treatment. Okey, last kali kita ada inspection of glass bottle. Ini adalah step terakhir dalam pembuatan gelas. Okey, tadi kita dah forming, kita dah bentuk shape dan juga kita dah buat improvement pada gelas kita. Okey, so sekarang last kali kita ada inspection of glass bottle. Okey, inspection glass bottle ni untuk check quality lah. Maksudnya bila kita dah hasilkan botol, kita nak check dia punya level of quality of the bottle tersebut. Kita buat QA QC lah, quality assurance and quality control, untuk kita check quality produk botol yang kita hasilkan ni. Okay. So ini adalah contoh-contoh check yang boleh dilakukan. Alright. Yang pertama ni squeeze tester. Okay, squeeze tester ni apa? Ada alat, dia letak dalam satu alat ni. Alat ni dia akan tekan botol kita. Kita tengok berapa kekuatan botol kita boleh tahan. Berapa kekuatan tekanan bila digenggam oleh mesin tu, okey, di squeeze kan, okey, dimampatkan, okey, dia boleh tahan pada load berapa. Dia boleh tahan tak pada tekanan yang tertentu, dia boleh tahan ke tak boleh tahan. Alright. So itu adalah squeeze tester. So dia buat satu alat untuk check ketahanan. Okey, pada kekuatan ni botol pecah ke tak pecah. Okey. So kalau pada spek kita tu kita letak contohnya mampu tahan ketahanan berapa newton dan sebagainya, kita tekan sekali botol kita tahan. Okey, so dia melepasi inspection quality untuk squeeze punya spek kita. Okay, squeeze tu maksud kita apply tekanan, kita set berapa tekanan kita nak, kita apply tekanan, botol kita lepas, maksud botol kita boleh tahan tekanan tersebut. Okay, botol kita berkualiti lah. Okay, so yang kedua kita ada bore gauge. Sebentar ya, bore gauge. Okay, so basically ini adalah kita check dia punya ukuran diameter. Alright. So QA/QC inspection of glass yang kedua kita boleh buat adalah kita check diameter dan juga ketinggian. Maksudnya ukuran lah. Kita check ukuran botol kita. Sebab kalau kita buat botol, okey, kita mesti ada spek. Okey, kita nak hasilkan botol berapa tinggi dia, botol berapa lebar dia, berapa diameter dia, berapa area luas dia. Alright. So kita kena set berapa macam mana size botol kita nak, okey, berapa dimension dia, berapa tinggi, berapa lebar. Alright. Dan pastikan semua dalam spek. Bermaksud kalau kita hasilkan produk untuk tu, okey, ada ketinggian tertentu, ada diameter tertentu, okey, kita akan hasilkan produk tinggi macam tu je. Okey, kita boleh hasilkan produk yang sekata. Maksudnya tak adalah kita hasilkan produk botol tapi sekali production ada yang pendek, ada yang panjang, dia nak seragam, uniform, supaya barulah kita dapat control cost, barulah kita dapat control produk yang macam mana kita nak keluarkan. Alright. Sebabnya kadang-kadang kalau kita tak buat macam ni, mungkin ada botol yang dihasilkan tak sekata. Ada yang nipis, ada yang tebal, okay, ada yang tinggi, ada yang panjang. So kita tak nak, kita nak hasilkan produk yang uniform. So sebab tu dia ada check yang kedua, bore gauge. Alright. So yang ketiga kita ada checking, kita boleh check ni check detector. Dia panggil check detector. Okay, untuk check detector ni adalah kita tembak cahaya dan kita kira berapa dia punya kadar penembusan cahaya, reflection cahaya yang boleh tembus kepada botol kita. Okay, supaya kita boleh masukkan dalam spek data kita lah, botol kita hasilkan tu berapa kadar tembus cahaya dia. Alright. Sebanyak ada setengah produk kadang-kadang dia sensitif dengan cahaya. Okay, so sebab tu perlu ada check detector. Okay. Next, apa lagi inspection kita boleh buat? Kita ada wall thickness detector. Okay, wall thickness detector ini adalah kita check ketebalan. Macam saja kita tadi lah, kita nak check tadi check tinggi dan diameter dan juga tinggi, diameter dan juga
ukur lilit dia lah. Okay. Ada lebar dia. Okay. Kalau wall thickness ni kita check dia punya ketebalan kaca kita tu. Okay. Ada tak ni juga untuk pastikan kita hasilkan botol yang seragam. Okay. Tak ada botol kita hasilkan nipis, tak ada botol kita hasilkan terlampau tebal. Alright. So kita dapat kontrol cost kita kat situ. Alright. Okay. Yang seterusnya kita ada hydraulic pressure tester. Hydraulic pressure tester especially untuk botol-botol yang untuk kita gunakan untuk isi air berkarbonat. Kalau untuk botol nak isi air berkarbonat, kita boleh buat test hydraulic pressure tester. Okey, bermaksud kita masukkan tekanan, okey, kita masukkan pressure dalam botol yang kita hasilkan tu, okey, kita tembak tekanan, tembak udara ke, tembak air ke, tembak uap ke, okey, bagi tekanan yang tinggi dalam botol. Tengok botol kita boleh tahan ke tak. So kalau botol yang memenuhi spek kita, okay, dia akan tahan. Okay. So kalau botol tu tiba-tiba pecah, so botol ini tidak berkualiti lah. Right? So tak sesuai untuk isi air berkarbonat. Okay. Selalunya test ini untuk bila produk botol tu digunakan untuk isi air berkarbonat. Sebab bila air karbonat dia ada tekanan daripada dalam. So kita boleh test dia mampu tahan ke tak tekanan daripada dalam menggunakan test hydraulic pressure tester. Okay. Hydraulic pressure tester. Okay. So selalunya kalau hydraulic pressure tester ni selalunya dia akan bagi tekanan dengan memasukkan air bertekanan tinggi lah kat dalam botol tu. Okay. So kita dapat check dia punya internal strength, internal pressure strength. Okay. Kekuatan tekanan dalaman. Alright. So yang terakhir kita boleh check adalah visual check. Ni paling last kali kita check adalah kita check guna mata saja. Kita nampak botol tu lalu, okey, pekerja dia akan tengok sekali lalu menggunakan observation saja. Kita tengok botol tu lalu, okey, nampak cantik tak cantik, okey, ada nampak pecah ke, ada nampak retak ke. Itu kita panggil visual inspection. Kita tengok dengan mata kasar kita, okey. Ini sebagai adalah final inspection, sebagai last kali checking. Okay? Sebab kadang-kadang kalau kita dah buat testing lain, dah buat check detector, dah buat wall thickness, dah buat bore gauge tester, okay? Tapi kadang-kadang kalau kita tak buat visual check, belum tentu produk yang kita keluar tu walaupun dia ada kualiti tapi dia tak sempurna. Mungkin tak dia boleh penuhi apa ni orang panggil spek-spek yang lain, tapi bila kita tengok dengan mata kasar macam ni lah, botol tu asal nampak bengkok macam design dia tak cantik lah. Okay, mungkin ada kesilapan sewaktu pemrosesan, waktu forming tu tiba tengok dia tahan tapi asal ada lubang pula. So satu penting juga last kali kena ada visual inspection. Kita tengok dengan pekerja tengok dengan mata kasar dia lalu dia tengok okey, dia screen mana yang tak okey, dia angkat, dia asingkan, dia buang lah. Alright. Okay. So ini adalah contoh checking untuk produk botol. Okay, botol Angel alright. Okay. So ini sahaja mengenai glass part tu. Okay, so glass part tu kita lebih kepada kita tengok macam ni pemrosesan glass. Alright. Macam mana daripada mixing and melting, dia pergi kepada forming, press and blow and blow and blow. Alright. Kita annealing and then kita improve the glass manufacturing process. Lepas tu kita buat hot end treatment, cold end treatment to improve it. Okay, last kali kita buat inspection. Alright. So itu saja untuk chapter glass. Okay, untuk lebih lanjut, okay, boleh kumpulkan soalan korang. Mana tak faham, sila rewind video, tengok balik. Alright. Dan boleh tanyakan kepada saya sewaktu kelas online nanti. Okay. So I think that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum. Kita jumpa on the next chapter nanti. Okay, bye-bye.